Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang aku hormati. Okey, kita berjumpa dalam episod yang baru. So, agak lama juga sebelum nak masuk episod baru ni sebab ada bermacam-macam urusan yang melibatkan ahli keluarga lah juga kan. Jadi sebelum kita proceed lebih jauh, kita luangkan sedikit masa. Mungkin kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita yang masih hidup ataupun masih yang sudah tiada. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. So, kita jumpa selepas ini. Okay, so hari ni aku nak cerita pasal apa pula? Kalau korang pernah dengar ungkapan yang mengatakan mata pena lebih tajam daripada mata pedang kan? Jadi itulah ungkapan yang sebelum ni sebenarnya memberi maksud atau gambaran bahawa apa yang disampaikan melalui penulisan itu jauh lebih memberi impak yang besar kepada masyarakat yang boleh membentuk atau mempengaruhi pemikiran para pembaca kan. Dan bila sebut pasal apa yang ditulis tu, medium penulisan tu itu sendiri adalah tak asing lagi. Walaupun ada banyak medium, tapi medium penulisan yang paling utama tu sendiri adalah pen ataupun pensel. Jadi hari ni aku nak sembang pasal dalam konteks konten aku lah kan. Kebanyakannya adalah barang-barang berupa item-item tactical ataupun yang outdoor item. Dan dalam konteks ni aku nak cerita pasal pen tactical Kalau ingat dalam episod yang ke-42, aku ada cerita pasal atau review mengenai pen tactical daripada Olight. Sebelum tu yang ni, Olight yang ni O-Pen Pro, Olight O-Pen Pro. Siapa yang tak tengok lagi boleh pergi ke episod yang ke-42 channel aku, dia tengok aku review pen ni. Sedikit lah kan gambaran Olight dia punya packaging semua ni. Tapi ada review lengkap episod 42. Tapi hari ni aku nak cerita mengenai tactical pen daripada Nightcore iaitu NTP30 dan NTP31. So, apa bezanya kedua-dua pen daripada Nightcore ni? Dan kita akan buat perbandingan sikit, ulasan sikit daripada aku, comparekan dengan pen daripada Olight. Alright. So, sebelum tu kita pergi kepada pen NTP30 daripada Nightcore. Ni aku dah keluarkan dia, NTP30. Kalau kita tengok, kalau korang beli, packaging dia macam ni lah. Packaging dia gelap, simple. Dia tak macam Olight punya packaging. Maklumat yang ada pun tak berapa banyak lah. Tapi kalau kita buka, ni akan datang dalam packaging yang sebeginilah. Tengok dan dia ada maklumat berkenaan pen tersebut. Dia kata kat situ, kita tengok anti-slide thread. Ni yang dia maksudkan anti-slide thread. Streamline clip, dia punya clip dia. Tungsten steel tapered tip. Ni yang dimaksudkan tungsten steel tapered tips. Yang diperbuat daripada tungsten, antara besi yang kuat lah. Dikatakan kedua terkuat selepas diamond. Apa guna dia? Lagi kita ulas. Dan dia ada bolt action retractor. Ini yang dimaksudkan dengan bolt action retractor dia. Sedap ni main benda ni kan. So, bolt action retractor ni kalau kita turunkan dia ke bawah macam ni, dia akan mengeluarkan mata pen dia. Kalau kita kembalikan dia balik kepada kedudukan normal, dia akan hilang. Jadi kalau kita tolak dia punya retractor ni ke atas, dia akan keluarkan mata tungsten ni lah. Okey, diperbuat daripada apa? NTP30. Nightcore NTP30 ni diperbuat daripada titanium. Titanium adalah kalau korang boleh research, one of the material yang antara yang terkuat, yang tahan lasak, kuat dan tahan lasak, tak mudah karat. Dan oleh sebab itu harga pen NTP30 ni quite expensive. Lebih daripada
300 lah, lebih kurang macam tu. Tapi berbaloi ke kalau beli pen titanium? Kalau tanya aku, of course berbaloi. Macam aku cakap tadi, pen ni dia selalu sangat attach kepada orang. Jadi orang suka ada pen personalized untuk diri dia sendiri. Ada setengah orang dia tak beli, dia suka pakai je mana-mana pen yang ada dia ambil. Tapi setengah orang dia suka personalized pen. Dan bagi orang yang sedemikian, kalau nak beli satu pen yang personalized untuk diri dia, mungkin boleh mempertimbangkan dapatkan NTP 30 ni lah. Tahan lasak. Aku jamin kalau jaga dengan baik, tak kena rembat, tak kena curi, boleh tahan selama kau tahan lah. Selama kau bertahan. Okay. Titanium, material titanium, ada clip dia. Clip dia pun quite sturdy. Clip dengan 2 skru atas, dengan retractor dia. Okay. Dengan tungsten. Tungsten ni guna dia adalah untuk memecahkan batu, mengukir tempat-tempat yang keras. Tapi janganlah korang buat vandalism pula bila pakai pen ni kan. Duduk atas meja tulis I was here ke kan. Tapi dalam aspek-aspek situasi kecemasan lah orang cakap kan. Mana kita tahu terkunci dalam kereta, kemalangan, pintu tak boleh buka. Sometimes kau memerlukan benda-benda macam ni lah untuk memecahkan cermin. Ini kalau kau try pecahkan kat cermin memang menjadi tapi macam aku cakap lah, jatuh di tangan orang yang tak sepatutnya, dia boleh digunakan untuk memperdajal aset-aset orang lain lah. Pecahkan cermin orang ke, scratch kereta orang ke. Tapi tolong jangan buat. Aku tak ajar benda tu dekat sini. So NTP30 ni, kalau kita tengok dia punya mekanisme dekat dalam ya, kita buka, dia boleh dicabut macam ni, cabut macam ni, dan dia akan datang dengan dia punya ink dia. Ink dia ni dia pakai Schneider Gillion 0.7 mm, means is refillable. Kalau dah habis boleh refill dia punya ink ni. Dan nampak tu, dia boleh buka sampai 3. Dia punya buka. Ini pun boleh buka lagi ni. Kau boleh keluarkan juga dia punya tungsten head ni kalau kau tak nak. Buka dan keluarkan. Tapi aku tak nak buat macam tu. Nanti kau dah buka senang hilang, tak tahu nak letak mana. So ni lah dia punya apa ni. Kalau kau break out dia punya body dia akan jadi macam ni lah. Okay. So selain pada tu, apa lagi fungsi dia kalau kau nak beli ni? Sebagai self defense dia, betul. Self defense pun boleh digunakan untuk self defense lah. Tapi bagi aku, kalau kau nak guna sesuatu sebagai self defense, kau sendiri kena ada ilmu pertahankan diri lah. Janganlah kau apa pun tak ada. Kau ingat dengan pakai pen ni kau boleh self defense kan? Boleh dalam keadaan yang mendesak, membantu sedikit. Tapi kalau kau ada ilmu pertahankan diri, itu jauh lebih bagus. Jangan anggap dah beli satu pen yang ada self defense punya ciri-ciri dah cukup memadai. Tidak sebenarnya. Okay. So pen ni diperbuat daripada titanium. Dia feel quite sturdy quite sturdy. Dia punya heavy dia tu, dia punya weight distribution dia tu, berdasarkan aku punya pengalaman penggunaan, sangat best sangat best. Menulis pun best sebab dia pakai Schneider ni, brand yang agak terkenal lah Memang tengok sebab dah lama pakai. Dakwat pun dah nak habis kan. Sebab tu aku ada refill dia, Schneider Gillion tengok 0.7 mm. Dia boleh pakai, mungkin boleh pakai yang lain yang almost the same size lah dari brand-brand lain. Tu kita kena explore later lah So kalau beli kita akan dapat lah dia punya refillable ink. Refillable ink ni, alamak, dah tercicir kat dalam beg aku. Tinggal kotak je. Okay, tapi tak apa. Nak tunjukkan ini rupa kotak dia kalau korang beli refill. Okay, now kita pergi kepada Nikkor NTP 31. Dari segi kotak saiz dia 31 ni je nampak lebih kurang lebih kurang je. Tak ada beza, sama je. Cuma Nikkor NTP 31 dia murah sikit daripada NTP 30 yang diperbuat daripada titanium, tapi diperbuat juga daripada material yang sangat tahan lasak dipanggil aluminium alloy untuk buat NTP 31. So dia akan datang dalam packaging sama juga dengan NTP 30 tadi. Dia akan keluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pen tersebut lah. Keluar simple je. So kalau kita tengok
Ni Nikon NTP31 aluminium alloy, sama juga function dia, cuma beza dia mungkin ada sedikit perbezaan dari segi selain daripada material dia punya clip. Clip ni titanium aluminium alloy. Ni dia lebih fleksibel, lebih sedap lah. Yang ini dia agak keras. Tapi okey, memadai lah, tak adalah susah sangat nak clip, nak keluarkan. Dan NTP31 ni warna dia pun menarik aluminium alloy ni. Dia datang dengan color gelap, tak macam titanium, dia datang dalam warna macam ni. Ada setengah orang suka berwarna, ada yang orang tak suka berwarna. Dan dia pun sama, dia punya retractor dia pun sama fungsi dia. Dia pun ada tungsten head dekat atas ni, sama je. Mungkin ada beza sikit kalau korang tengok tungsten head dari NTP30 ni dengan 31 ni. NTP30 ni lebih tajam dan ini dia lebih nampak pendek sikit. Tapi dari segi functionality dia, dari segi kegunaan dia, dia punya kesan dia sama je. Tak percaya, pergilah cari botol kaca ke, korang hentak tengok bersepai. Okay? Cuma jangan buat dekat kereta orang atau mencalarkan aset-aset yang bukan milik anda sendiri. Alright, dia punya ni pun smooth, sama je dua-dua ni smooth. Dan NTP31 ni pun menggunakan apa orang cakap tu, dia menggunakan refillable ink yang sama Schneider Gillian 0.7 mm, sama je. Kalau habis boleh refill menggunakan ink yang sama dengan NTP30. Alright. So keras pula tak boleh nak buka ke, memang tak boleh buka, tak sure aku. Boleh buka ni sampai dah keras. So alright, sekarang ni kalau korang tanya aku punya pandangan, pendapat mana lagi best antara dua ni. Dan lepas ni kita akan bincang mana lagi best antara tiga ni. Okay, so kalau tanya aku dari segi functionality kalau kau nak pen yang banyak function of course kau akan pergi ke Olight Pro Pen. Lain daripada ada laser pointer, dia ada lampu untuk jadikan flashlight dan dia boleh menulis. Tapi kalau sembang dari segi aspek comfortability dengan practicality, practical dengan comfort. Bila aku sebut practical ni, kita kena faham kau beli sebatang pen, of course kau nak merasai pengalaman menggunakan sebatang pen yang best. Tapi kalau kau beli pen, dia menjalankan fungsi dia sebagai sebatang pen tak best, dia tak praktikal lah kan. Okay, contoh Olight. Kalau dulu aku ada komen Olight ni, bila kau tulis, kau menulis kan, dia ada rasa membuang weight distribution dia tak berapa bagus and then dengan design curving dia kat sini ni, carving dia ni kat sini ni, ada hotspot kalau kau tulis lama-lama. Tak percaya cuba pakailah, mungkin tangan korang lagi okey daripada tangan aku, tapi bagi aku kalau pegang lama-lama dengan dia agak bulky ni, dia ada hotspot kan. And then dia punya weight distribution, everything tertumpu dekat kepala dia ni. So dekat sini lah mekanisme elektronik dia untuk lampu, untuk laser pointer, semua kat sini. Bila kau menulis, apa tu, dia membuang tau. Jadi membuang ke sana, membuang ke sini, membuang ke sana, membuang ke sini. So dari segi functionality bagus, banyak function, tapi dari segi comfortability dengan practicality aku tak berapa minat sangat lah OLED pen ni. Kalau kita berbalik kepada pen NTP30 ni, dia buat daripada titanium, weight distribution dia sangat best sangat seronok. Tetapi dia ni agak berat, tapi tak seberat ni lah mungkin lebih kurang sama lah, lebih kurang sama. Cuma bila dia weight distribution dia cantik, dia menulis tu dia sedap tau. Bila kita buat menulis dia seronok, dia pakai tu best, lancar lancar. Okay. Dia tak ada rasa membuang, best. Dan dia punya ni apa yang aku pakai ni, dia tak ada hotspot tau, dia tak rasa dia punya hotspot dia. So untuk mendapatkan sebatang pen yang berciri-cirikan taktikal macam ni, aku puas hati lah kalau Nikon NTP30 ni. Dan it's quite impressive, amazing. Even though ini aluminium alloy, jauh lebih murah, dia dah reduce weight tu
lebih kurang separuh daripada weight daripada titanium alloy. Menjadikan kalau korang pakai NTP31 ni jauh lebih sedap sebenarnya, dengan ringan dia, dengan smooth dia, ringan, smooth, dan masih carry all the function yang Nicore bagi dari tactical function, which is ada breaker, ada ketahanan body dia, boleh tahan lama, lifetime, dalam masa yang sama mempunyai ciri-ciri keselamatan untuk kegunaan masa-masa kecemasan. So, conclusion aku lah antara tiga ni paling best ni. Harga jauh lagi murah pada ni, dan ini second, ini yang ketiga. Tak maaf lah Olight tapi kalau cerita functionality, korang banyak kerja store, Olight is best lah, better. Tapi about practicality, memang korang nak pen yang korang pakai attach korang hari-hari, nak sign macam-macam kan, aku lagi prefer Nicore NTP31 dan NTP30. Jadi itu saja ulasan aku setakat ini. Ada harga ni dalam 100 lebih, 100 lebih. Berbanding ni mahal sikit titanium, dan ini pun quite expensive. Boleh tengok aku punya ulasan sebelum ni. Jadi secara keseluruhannya, kalau korang cari pen yang praktikal, aku syorkan dua ni. Antara dua ni aku lagi prefer yang ni. Dan yang ini kalau setangkat untuk lebih banyak pakai function lain berbanding menulis, bolehlah ambil yang ni. Alright. Jadi itu saja ulasan aku pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat lah kepada korang-korang semua ni lah yang menggemarkan barang-barang dan item-item tactical untuk kegunaan harian korang, termasuklah pen semoga bermanfaat, dan sehingga kita berjumpa lagi. Dan kalau korang suka dengan ulasan aku ni, please subscribe dan like dan komen juga. Mungkin korang ada pandangan-pandangan masing-masing. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.